Assalamualaikum, saya Dewi binti Anwar. Saya Fatimah binti Bayani. Dan saya Ruhana binti Abi Yosom, merupakan pelajar KDC ambilan Oktober 2022 daripada kampus IPG Tawau. Akan membuat pembentangan subjek AJUP 2102D Pengantar Sosiologi Pendidikan di bawah bimbingan Encik Jeffrey bin Abdal. Tajuk tugasan yang diberi adalah menemu bual 3 responden daripada 3 buah sekolah yang berlainan. Saksikan video yang akan dipaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan guru yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Batu 22 Balong Tawau. Nama diberi Muhammad Khalid Humaini bin Caco. Jawatan saya di sekolah merupakan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan grade DG41. Option saya di sekolah adalah option yang utama, iaitu subjek option Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazlin binti Abdul Bashar. Saya adalah seorang guru dalam program seni kulinari di College Vocational Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke SK Balimbang Sempurna. Pejabat Pentadbiran SK Balimbang Sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fazila bin Saleh dan merupakan seorang guru yang mengajar di SK Balimbang Sempurna Sabah. Saya berjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG44 dan mengambil option Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Namun di sekolah ini saya mengajar 2 subjek utama, iaitu Matematik dan Bahasa Inggeris. Saya telah bertugas di sekolah ini selama hampir 8 tahun. SK Balimbang Sempurna merupakan sebuah sekolah yang terletak di Pulau Umum Sempurna dan merupakan sekolah yang berkategori sekolah luar bandar. Bilangan guru di sekolah ini adalah seramai 42 orang dan dibantu oleh ahli kumpulan pelaksana seramai 7 orang. Manakala bilangan murid di sekolah ini adalah seramai 702 orang. Hasil dapatan kumpulan kami terhadap 3 buah sekolah berkenaan perkembangan sosio-budaya di sekolah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah, antaranya adalah bangsa, bahasa, struktur sosial, agama dan kepercayaan adat resam. Melalui temu bual yang diadakan, kami dapati ketiga-tiga sekolah mempunyai pelbagai bangsa seperti di SK Batu 22 dan SK Balimbang, majoriti kaum Bajau dan minoriti kaum pelbagai kaum, iaitu Suluk, Bugis, Dusun, Kadazan, Pakistan dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Cikgu Mazlin, dengan mengadakan Hari Program Kemerdekaan,
bagi mengeratkan hubungan sesama kaum. Manakala di sekolah SK Balimbang pula, Cikgu Muhammad Fazila menyatakan mengadakan program busana tradisional sebagai tanda usaha mereka dalam memperkenalkan pelbagai kaum dan budaya di sekolah tersebut. SK Batu 22 pula penglibatan dari segi sukan banyak melibatkan pelbagai bangsa dan kaum. Manakala di Kolej Vocational, majoriti kaum Bugis dan minoriti kaum lain seperti Bajau, Suluk, Cina dan lain-lain. Dari segi bahasa pula, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Walau bagaimanapun, menurut Cikgu Muhammad Fazila, dari SK Balimbang, setiap hari perhimpunan, murid akan memberi 5 perkataan dalam bahasa ibunda masing-masing dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ini bagi membolehkan suku kaum lain mempelajari bahasa kaum lain. Tujuan program diadakan untuk mengeratkan perpaduan di kalangan pelajar. Pada pandangan cikgu, apakah kepelbagaian sosio-budaya di sekolah cikgu? Sosio-budaya yang dapat dilihat juga melalui aktiviti choral speaking, bicara berirama dan murid aktif dalam sukan ni, kita nampak setiap murid yang mewakili yang mengikuti pertandingan tersebut pelbagai bangsa dan budaya, kan? Seperti mana yang saya lihat tadi, ada yang berbangsa Bugis, ada yang berbangsa Suluk, ada yang berbangsa Bajau, ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Kristian. Itulah dinamakan kepelbagaian sosial budaya yang dapat saya lihat di sekolah saya. Dari segi agama pula, ketiga-tiga sekolah majoriti beragama Islam. Manakala dari segi struktur sosial, tidak ada jurang antara kaki tangan atasan dan bawah. Kerjasama yang diberikan antara guru, pengetua dan pentadbir adalah baik. Manakala hubungan antara sekolah dan komuniti memberikan hubungan yang positif dan baik. Sebagai contoh, ibu bapa aktif mengikuti program yang dianjurkan di sekolah dan penglibatan aktif ibu bapa dan guru-guru bertukar pandangan dalam dialog prestasi PIBG, menurut Cikgu Khalid. Melalui perbincangan tersebut, guru dan ibu bapa dapat membuat penambahbaikan. Seterusnya dari segi aspek masyarakat di sekolah saya rata-rata memberikan kerjasama jugalah dalam setiap penganjuran program di sekolah saya. Ini dapat dilihat melalui aktiviti dialog prestasi bersama PIBG. Semasa dialog prestasi bersama PIBG ni, ibu bapa dan guru-guru akan bertukar pandangan secara dua hala untuk menambahbaikan setiap aktiviti di sekolah, menyuarakan pandangan mereka. Okey, menyuarakan pandangan mereka seperti apakah langkah untuk murid-murid ni sentiasa cemerlang dalam setiap subjek. Jadi hal ini dapat lihatlah kepelbagaian bangsa setiap ibu bapa ni, ini menunjukkan kepelbagaian sosial budaya dalam penerapan dan kemenjadian murid di sekolah agar sentiasa cemerlang dalam pelbagai aspek. Saya teruskan dengan implikasi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Setelah mendengar ulasan daripada rakan pembentang saya mengenai faktor-faktor perkembangan sosio-budaya untuk ketiga-tiga sekolah, bagi implikasi terhadap kepelbagaian budaya di ketiga-tiga sekolah di sini, hasil dapatan yang diperolehi adalah seperti: yang pertama, peningkatan pemahaman dan toleransi, di mana kepelbagaian di sekolah bagi ketiga-tiga dapat membantu pelajar memahami dan menghargai perbezaan budaya, agama dan tradisi masing-masing. Contohnya, ketiga-tiga sekolah walaupun majoriti beragama Islam, tetapi di setiap sekolah telah menerapkan nilai-nilai murni dengan menghormati agama lain seperti di SK Batu 22, majoriti bangsa Bajau dan beragama Islam. Tetapi mereka tetap menyambut perayaan Tahun Baru Cina dan Deepavali dengan mengadakan
beberapa aktiviti seperti mereka cipta tanglung sebagai tanda menghormati agama lain. Program seni kulineri di College Vocational Tawau ni untuk memperkenalkan budaya yang berbeza di kalangan pelajar, kami telah membuat pelbagai inisiatif. Contohnya seperti sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Raya, program sembelihan. Di situ kita dapat melihat interaksi pelajar dan guru dalam memperkenalkan budaya masing-masing. Dalam sambutan kemerdekaan, kita dapat lihat yang di Sabah ini terdapat pelbagai budaya dan etnik yang berbeza. Contoh yang paling terdekat, jika ada perayaan Tanglung bagi masyarakat Cina, pelajar dan guru dapat membuat Tanglung bersama-sama. Di situ kita dapat lihat perbezaan budaya kaum Cina. Jika hari sambutan perayaan Hari Raya Puasa, pelajar juga yang bukan Islam boleh tahu kuih-kuih, makanan yang dihidangkan oleh orang Melayu. Dalam program seni kulineri juga kita ada terdapat pelbagai subjek, contohnya local kuih. Dekat situ kita dapat memperkenalkan budaya kepada pelajar-pelajar bahawa bukan terdapat satu budaya je yang mereka dapat pelajari. Mereka dapat banyak pelajari budaya yang berada di Sabah ini. Kedua, implikasi seterusnya ialah peningkatan komunikasi dan kemahiran sosial. Disebabkan ketiga-tiga sekolah mempunyai pelbagai budaya, membolehkan bangsa-bangsa lain mempelajari bahasa kaum lain. Sebagai contoh, di sekolah SK Balimbang, disebabkan kaum majoriti di sana berbangsa Bajau dan sekolah mengadakan program mingguan setiap perhimpunan di mana seorang pelajar dikehendaki memberikan 10 patah perkataan dalam bahasa suku kaum masing-masing dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu untuk bangsa-bangsa lain pelajari bahasa bangsa lain. Manakala yang ketiga ialah pembelajaran lebih holistik, iaitu bagi ketiga-tiga sekolah, kepelbagaian budaya dapat dilihat dengan jelas. Seperti yang kita maklum, di Sabah mempunyai pelbagai bangsa dan etnik, menjadikan pelajar mudah memahami tradisi dan budaya bangsa lain. Sebagai contohnya, menurut Cikgu Muhammad Fazila dari SK Balimbang, majoriti berbangsa Bajau, akan tetapi terdapat kaum minoriti seperti Dusun, Kadazan, Pakistan, Bugis, Suluk dan Jawa. Di sini kaum minoriti dapat memahami budaya dan etnik kaum Bajau. Manakala di College Vocational pula, majoriti adalah berbangsa Bugis dan kaum minoriti yang lain dapat memahami adat resam orang Bugis. Manakala implikasi yang keempat ialah perhubungan antara sekolah dan komuniti. Implikasi daripada sosio budaya wujudnya hubungan yang baik antara guru dan komuniti melalui program sekolah bersama komuniti serta dengan adanya persatuan seperti PIBG, ibu bapa dapat bersama-sama pendidik melaksanakan berbagai program dan bersama-sama meningkatkan prestasi anak-anak mereka seperti yang dijelaskan oleh Cikgu Khalid. Ataupun sosial budaya antara sekolah dengan antara sekolah sama ada pentadbir, guru-guru, murid dan masyarakat di sekolah itu secara umumnya agak baik. Sebagai contoh, hubungan di antara guru-guru dan murid itu membolehkan guru-guru mengajar secara memperbagaikan banyak kaedah dengan murid-murid. Contohnya membuat kaedah pembelajaran dihibur untuk memudahkan lagi budak-budak supaya budaya mereka meminati pembelajaran itu semakin tinggi. Begitu juga di antara pentadbir dengan guru-guru, tiada apa orang kata gap. Pihak pentadbir sentiasa memberi sokongan kepada guru-guru untuk
menggunakan apa medium sahaja di sekolah untuk digunakan bagi mengajar budak-budak di sekolah. Guru-guru pula dengan murid contohnya di dalam kelas budaya mereka secara keseluruhannya pembelajaran tu agak menarik lah, banyak kaedah digunakan, bilik darjah pun agak kondusif lah, sebab guru-guru secara keseluruhannya mereka bersama murid-murid juga menghias kelas sebagai contoh untuk menampakkan lagi lah ciri-ciri kelas yang kondusif dan pembelajaran yang baik. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Guru tidak hanya bertanggungjawab untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah, tetapi juga berperanan dalam membentuk nilai-nilai norma dan perilaku sosial pelajar. Hasil daripada pemerhatian yang saya lihat daripada ketiga-tiga guru jelas menunjukkan tanggungjawab seorang guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah masing-masing dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Yang pertama, mengajar nilai-nilai sosial. Apa yang saya dapat lihat, tanggungjawab mereka mengajarkan nilai-nilai sosial kepada pelajar-pelajar mereka seperti menghormati ibu, bapa, guru, rakan-rakan dan komuniti setempat. Sebagai contoh, seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Muhammad Fazila, mereka mengadakan fun ride atau berbasikal mengelilingi Pulau Bumbung antara guru, pelajar, ibu bapa dan komuniti setempat. Daripada program ini dapat mengeratkan lagi hubungan baik dan kerjasama antara pihak sekolah dan komuniti. Selain itu, Cikgu Fazila juga memaklumkan bahawa pada masa terdekat sekolah mereka akan mengadakan karnival jualan untuk komuniti di Kampung Pulau Bumbung. Selain dapat meningkatkan sosial budaya sekolah dengan komuniti, sekaligus dapat membantu masyarakat di Pulau Bumbung menjana pendapatan daripada karnival itu. Guru-guru, murid-murid dan ibu bapa juga dapat bekerjasama lah. Contohnya dari aspek persatuan ibu bapa dan guru, di mana beberapa program banyak diadakan. Contoh yang terbaru masa akan datang yang akan dibuat ni Karnival PIBG. Dalam Karnival PIBG ini secara langsung menampakkan semangat kerjasama sosial budaya antara pihak sekolah dengan ibu bapa tu semakin erat. Di antara aktiviti karnival yang diadakan contohnya sebagai sukanika ibu bapa dan guru dan murid-murid, fun ride ataupun berbasikal mengelilingi Pulau Bumbung bersama ibu bapa, semualah warga ibu bapa dan kampung. Gerai-gerai jualan untuk meningkatkan sosioekonomi para ibu bapa dan masyarakat sekitarnya. Dan akhir sekali, membentuk identiti pribadi pelajar, di mana melalui ketiga-tiga guru jelas menunjukkan mereka telah membentuk identiti pelajar untuk menjadi seorang yang positif, rasa percaya diri dan simpati, serta mudah berkomunikasi dengan rakan-rakan yang berlainan agama, bangsa dan etnik. Sebagai contoh, Cikgu Mazlin menyatakan di sekolah guru perlu memperbagaikan banyak kaedah pembelajaran untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif. Pelajar sentiasa diingatkan mempunyai sifat empati dan hormat terhadap budaya dan agama kaum lain. Daripada keseluruhan untuk ketiga-tiga sekolah, di sini kami dapat simpulkan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya di sekolah adalah dari agama, bangsa, bahasa dan budaya. Ketiga-tiga sekolah jelas menunjukkan budaya sosialisasi antara guru, pentadbir, pelajar dan komuniti adalah positif dan mempunyai hubungan yang baik. Seterusnya, kesan sosialisasi yang positif ini membolehkan perhubungan sekolah dengan komuniti menjadi erat dan saling berinteraksi serta bekerjasama. Sekian daripada kami. Terima kasih.